Hai semua, saya Cikgu Tang. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang 3.7 keseimbangan ekonomi 3 sektor. Pada hari ini, kita akan belajar bahagian kedua. Sekiranya anda belum lagi tonton video yang lepas, sila tonton video tersebut terdahulu. Dalam video ini, kita akan membincangkan penentuan keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi 3 sektor. Hasil pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan bagaimana keseimbangan ekonomi 3 sektor tercapai. Keseimbangan ekonomi 3 sektor. Apakah 3 pelaku yang terlibat dalam keseimbangan ekonomi 3 sektor? Antaranya iaitu yang pertama, isi rumah, yang kedua iaitu firma dan yang ketiga iaitu kerajaan. Keseimbangan ekonomi 3 sektor dicapai apabila AS sama dengan AE, di mana persamaannya ialah Y sama dengan C campur I campur G. Mengikut pendekatan AEY, dalam sesebuah ekonomi 3 sektor, perbelanjaan agregat AE tercapai iaitu apabila penggunaan isi rumah C, pelaburan firma I dan perbelanjaan kerajaan G, iaitu di mana kita dapat lihat persamaannya iaitu AE sama dengan C campur I campur G. Hal ini disebabkan oleh Y adalah sama dengan AE ataupun AS adalah sama dengan AE, maka persamaan bagi keseimbangan ekonomi 3 sektor ialah Y sama dengan C campur I campur G, di mana ketiga-tiga pelaku ekonomi yang terlibat ialah isi rumah iaitu perbelanjaan kerajaan yang terlibat. Yang kedua ialah firma iaitu pelaburan firma dan yang ketiga iaitu sektor kerajaan iaitu perbelanjaan kerajaan yang terlibat. Pendekatan penawaran agregat dan perbelanjaan agregat. Untuk paksi X, kita lukiskan iaitu pendapatan negara. Untuk paksi Y, iaitu kita labelkan perbelanjaan agregat. Mula-mula kita lukiskan garisan 45 darjah iaitu Y sama dengan AE. Seterusnya kita lukiskan garisan AE. AE adalah sama dengan C campur I campur G. Seterusnya, langkah yang seterusnya iaitu kita melabelkan titik persilangan tersebut iaitu titik E dan keseimbangannya ialah Y2, di mana pada Y2, Y adalah sama dengan C campur I campur G. Seterusnya pada Y1 iaitu di mana kita lukiskan satu garisan yang lebih rendah daripada Y2 dan jarak untuk JK tersebut adalah merupakan lebihan AE. Seterusnya kita lukis pula satu garisan iaitu pada Y3 iaitu jarak LM. Jarak LM ini adalah sebagai lebihan AS. Pada Y1 iaitu Y adalah kurang daripada C campur I campur G. Pada Y3, Y adalah lebih daripada C campur I campur G. Maka dapat dilihat di sini iaitu fungsi perbelanjaan agregat
adalah menunjukkan hubungan antara pendapatan negara dengan perbelanjaan agregat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak perbelanjaan. Ini dapat digambarkan dengan Y sama dengan AE. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa fungsi untuk perbelanjaan agregat iaitu AE, iaitu C campur I campur G ini adalah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan keseimbangan adalah tercapai iaitu apabila pendapatan negara adalah sama dengan perbelanjaan agregat iaitu Y sama dengan C campur I campur G. Merujuk kepada gambar raja iaitu keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E di mana AS adalah sama dengan AE dengan tingkat pendapatannya iaitu pada Y2. Pada tingkat pendapatan yang kurang daripada Y2, misalnya pada Y1, AE adalah lebih besar daripada AS. Jarak ini diwakili oleh JK dan pendapatan negara cenderung untuk meningkat sehingga mencapai Y2. Pada tingkat pendapatan yang melebihi daripada Y2 iaitu Y3, AS adalah melebihi AE. Ini diwakili oleh jarak LM, iaitu ia berlakunya lebihan AS. Pendapatan negara cenderung untuk menurun sehingga mencapai keseimbangan pada Y. Sama-sama kita lihat huraiannya iaitu penentuan keseimbangan ekonomi tiga sektor mengikut pendekatan AEY. Yang pertama iaitu garis 45 darjah menggambarkan Y sama dengan AE. Titik keseimbangan ditentukan apabila garisan Y sama dengan AE bersilang dengan fungsi perbelanjaan agregat iaitu AE sama dengan C campur I campur G. B. Titik E merupakan titik keseimbangan kerana pendapatan negara adalah sama dengan perbelanjaan agregat. C. Tingkat keseimbangan pendapatan negara tercapai pada Y2. Y2 merupakan titik keseimbangan pendapatan negara mengikut pendekatan AEY. D. Pada tingkat pendapatan Y1, pendapatan negara kurang daripada perbelanjaan agregat iaitu Y kurang daripada C campur I campur G dan keadaan ini iaitu wujud lebihan AE sebanyak JK. Lebihan AE ini akan menggalakkan firma untuk menambahkan keluaran sehingga mencapai titik keseimbangan E. Akibatnya, pendapatan negara bertambah daripada Y1 kepada Y2. D. Pada tingkat pendapatan Y3, iaitu pendapatan negara lebih daripada perbelanjaan agregat, iaitu Y adalah lebih daripada C campur I campur G, iaitu wujud lebihan AS sebanyak LM. Lebihan AS akan mengurangkan keluaran sehingga mencapai keseimbangan E. Akibatnya, pendapatan negara berkurangan iaitu daripada Y3 kepada Y2. Sama-sama kita lihat contoh pengiraan. Diberi C sama dengan 500 campur 0.8 YD, T sama dengan 300, I sama dengan 2000, G sama dengan 800. Persoalannya, carikan Y.
carikan pendapatan negara. Di mana dalam ekonomi 3 sektor, rumus untuk persamaannya iaitu Y sama dengan C campur I campur G, maka kita masukkan persamaannya iaitu Y sama dengan C iaitu 500 campur 0.8 YD, di mana YD adalah Y tolak T. YD adalah sama dengan Y tolak T. Ini ada diterangkan pada video yang lepas iaitu kesan cukai sekaligus terhadap penggunaan dan tabungan. Anda boleh lihat balik video pembelajaran yang lepas. Dan kedua iaitu kita campurkan I. I ialah 2000. 2000 diberi dalam soalan. Dan seterusnya iaitu campurkan G. G juga diberi dalam soalan. Dan seterusnya kita membuat penambahan iaitu 500 campur 2000 campur 800. Maka kita akan menjumlahkan Y tersebut adalah sama dengan 3300 campur 0.8 bracket di mana YD adalah sama dengan Y tolak T dan seterusnya Y sama dengan 3300 campur 0.8 bracket Y tolak T. T digantikan dengan 300 yang diberi dalam soalan. Y tolak T, Y tolak 300. Maka kita melakukan pengembangan iaitu pada seterusnya Y sama dengan 3300 campur 0.8 darab dengan Y, kita akan dapat 0.8Y. 0.8 darab dengan negatif 300, kita akan dapat negatif 240. Seterusnya kita membuat penolakan iaitu 3300 tolak dengan 240. Maka Y sama dengan 3060 campur 0.8Y. Seterusnya, kita grupkan bersama Y iaitu 1Y tolak dengan 0.8Y. Sama dengan 3060, maka 1Y tolak 0.8Y adalah 0.2Y sama dengan 3060. Maka Y adalah sama dengan 15,300 dalam RM juta. Seterusnya kita lihat melalui pendekatan suntikan bocoran iaitu JW. Suntikan dalam keseimbangan 3 sektor iaitu J sama dengan I campur G. Manakala bagi bocoran pula iaitu W sama dengan S campur T. Keseimbangan ekonomi 3 sektor tercapai iaitu suntikan sama dengan bocoran, di mana I campur G sama dengan S campur T. Dalam gambar raja, untuk suntikan sama dengan bocoran, iaitu diperhatikan paksi X pendapatan negara. Untuk paksi Y, iaitu suntikan, bocoran. Iaitu yang pertama, bagi suntikan, iaitu J, ia adalah merupakan satu garisan yang mendata dan selari dengan paksi pendapatan negara. Maka kita melabelkan garisan mendata tersebut iaitu J sama dengan I campur G. Seterusnya iaitu kelop bocoran pula iaitu S campur T. Untuk tabungan dia bermula daripada negatif. So, garisan tersebut adalah bermula daripada negatif dan kita labelkan bocoran adalah sebagai S campur T. Di mana titik persilangannya ialah jatuh pada titik E dan kita labelkan pendapatan negara adalah pada Y2. Pada Y1 iaitu satu pendapatan yang lebih rendah daripada Y keseimbangan, kita mendapati bahawa jarak itu diwakili oleh LM. LM ini merupakan lebihan suntikan.
pada Y3, iaitu Y yang lebih tinggi daripada pendapatan negara keseimbangan, terdapat satu jarak iaitu PR, iaitu kita mendapati bahawa PR ini merupakan lebihan bocoran. Pada titik E, iaitu pendapatan negara Y2, keseimbangan pendapatan negara dicapai iaitu I campur G sama dengan S campur T, di mana kita mendapati bahawa keseimbangannya ialah EY2. Pada Y1, iaitu kita mendapati bahawa I campur G adalah melebihi daripada S campur T. Pada Y3, iaitu kita mendapati bahawa I campur G adalah lebih rendah daripada S campur T. Merujuk kepada raja, iaitu keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E, di mana fungsi S campur T adalah bersilang dengan fungsi I campur G dengan tingkat pendapatan ialah sebanyak Y2. Pada tingkat pendapatan yang kurang daripada Y2, misalnya adalah pada Y1, iaitu kita mendapati bahawa jumlah suntikan adalah melebihi jumlah bocoran. Ini diwakili oleh jarak LM. Dan pendapatan negara adalah cenderung meningkat sehinggalah jumlah suntikan sama dengan bocoran pada Y2. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada Y2, misalnya pada Y3, bocoran adalah melebihi daripada suntikan. Perhatikan, iaitu ia diwakili oleh jarak PR, iaitu lebihan bocoran berlaku. Pendapatan negara cenderung untuk merosot sehinggalah ia mencapai keseimbangan, iaitu pada Y2, di mana suntikan sama dengan bocoran. Sama-sama kita lihat huraiannya, iaitu penentuan keseimbangan ekonomi tiga sektor mengikut W sama dengan J. A. Titik E merupakan titik keseimbangan kerana suntikan sama dengan bocoran. B. Pada tingkat keseimbangan E, suntikan sama dengan bocoran, iaitu I campur G sama dengan S campur T. C. Tingkat keseimbangan pendapatan negara adalah sama dengan Y2. D. Pada tingkat pendapatan iaitu Y1, suntikan LY1 melebihi bocoran MY1, iaitu I campur G melebihi S campur T. Hal ini bermakna berlakunya kurangan inventory. Maka, firma akan menambahkan pengeluaran. Akibatnya, pendapatan negara meningkat kepada Y2 dengan I campur G sama dengan S campur T, iaitu pada EY2. E. Pada tingkat pendapatan Y3, suntikan RY3 kurang daripada bocoran PY3, iaitu I campur G kurang daripada S campur T. Hal ini bermakna berlakunya lebihan inventory. Maka, firma akan mengurangkan pengeluaran. Akibatnya, pendapatan negara berkurang kepada Y2 dengan I campur G sama dengan S campur T, iaitu pada EY2. Sama-sama kita lihat contoh pengiraan, iaitu S sama dengan negatif 500 campur 0.2 YD,
T diberi sama dengan 300, I sama dengan 2000, G sama dengan 800. Soalannya, carikan Y, iaitu carikan pendapatan negara. Dalam keseimbangan ekonomi 3 sektor, iaitu W sama dengan J, iaitu S campur T sama dengan I campur G. Di mana kita lihat bahawa untuk S adalah negatif 500 campur 0.2 YD campur T iaitu campur 300 sama dengan I iaitu 2000 campur dengan G iaitu campur 800. Seterusnya, negatif 500 campur 0.2 YD iaitu Y tolak T iaitu 0.2 bracket Y tolak T iaitu Y tolak 300 tutupkan bracket campur T iaitu campur 300 sama dengan 2000 campur 800, di mana kita lihat bahawa negatif 500 campur kita bukakan untuk membuat pengembangan iaitu 0.2 darab dengan Y, kita dapat 0.2 Y. 0.2 darab dengan negatif 300 iaitu kita dapat negatif 60 campur 300 sama dengan 2000 campur 800. Dan bersama ini kita akan campurkan angka bersama angka iaitu negatif 500, negatif 60 campur 300, maka kita akan dapat negatif 260 campur 0.2 Y sama dengan 2000 tambah 800, maka kita dapat jumlahnya 2800. Maka kita maintainkan 0.2 di sebelah kiri dan kita pindahkan negatif 260 ke sebelah kanan. Maka 2800 campur dengan 260 kita akan dapat 3060. Dengan itu, Y adalah sama dengan 3060 bahagi dengan 0.2, Y adalah sama dengan 15.300 dalam RM juta. Seterusnya, kita lihat pula keseimbangan pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh. Perhatikan kelopnya iaitu paksi X pendapatan negara, paksi Y iaitu perbelanjaan agregat dan kita lukiskan garisan 45 darjah Y sama dengan AE dan persamaan untuk AE adalah AEF. F iaitu bermaksud full employment iaitu guna tenaga penuh. Dan tingkat keseimbangannya adalah pada EF iaitu pada keseimbangan pada guna tenaga penuh. F adalah full employment dan Y keseimbangannya adalah pada YF iaitu pendapatan pada guna tenaga penuh. Keseimbangan pendapatan negara tercapai pada tingkat guna tenaga penuh YF. Pada YF, masih terdapat sumber yang menganggur dan kadar pengangguran kurang daripada 4%. Y akan meningkat apabila produktivitinya meningkat, wujudnya sumber baru dalam ekonomi dan perkembangan teknologi akibat pelaburan baru. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih. Bye-bye.